Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengacara majelis, yang dimuliakan pengurusi ahli jantah kuasa Multaqa As-Sunnah dan juga ahli jantah kuasa Masjid Muhajirin Talak Mai di Yala, muslimin dan muslimat, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada hari ini 2 hari bulan Rabiul Tsani 1446 bersamaan dengan 5 Oktober 2024, kita dapat berkumpul dalam multaqa yang kita harap multaqa mubarak yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan, para pencinta ilmu sekalian, mendapat faedah, mendapat ilmu daripada perbincangan kita di bawah tajuk Al-Ulama'u Warasatul Anbiya. Ulama adalah pewaris nabi-nabi. Kali kalau kita nak banyak terima pusaka Nabi, kena banyak menerima ilmu apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, banyak dah kita dengar tadi, daripada tengah hari sampai ke dekat maghrib, sambung lagi pada kali ini di bawah tajuk peranan ulama, para pendakwah dalam mendepani, mengharungi dakwah masa kini. Jadi kita sekarang ni nak cari bagaimana masalah-masalah yang kita hadapi, yang sepatutnya kita buat untuk memperkukuhkan dakwah, mengajak manusia kepada Alkitab was Sunnah, mengajak manusia supaya beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata inilah peranan, tugas dan tanggungjawab para ulama, talabatul ilmi dan juga para pendakwah. Para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang tanggungjawab, peranan ataupun tanggungjawab, lebih kurang dua tu, peranan ataupun tanggungjawab. Jadi setiap kita ni ada tanggungjawab, ada kerja buat, iaitulah mengajak manusia ke jalan yang Allah Ta'ala reda. Dalam surah Ali Imran ayat 104, surah Ali Imran ayat 104, malam ni kita ada soalan-soalan, siapa dia boleh jawab, hadiah kita akan beri. Tanda dia punya kod kuliah, di akhir nanti siapa boleh jawab, hadiah akan diberi, insyaAllah. Kalau tidak, tak ada jawab, balik mula. Dalam surah Ali Imran ayat 104. Ini soalan boleh jadi soalan sport ni, tanda lah. Kalau tanya ayat berapa kali jawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nalah ada di kalangan kamu ummah. Mana satu ummah, satu kumpulan, satu kelompok, kerja dianya yad'una ilal khair, ajak orang kepada kebaikan. Apakah kebaikan yang paling besar dalam hidup kita ni? Apakah kebaikan yang paling besar kita ajak? Siapa boleh jawab, silakan. Kebaikan yang paling besar sekali, apa dia? Dia kata tak banyak lagi tanya dah. So kita nak test. Apa dia? Tu'minu nabillah. Lagi? La ilaha illallah.
Lagi? Jawab. Ya. Wa yanhauna 'anil munkar. Betul lah kau jawab itu. Nak bagi hadiah betul ayah ni. Makna dakwah yang paling mulia sekali, yang paling utama sekali, dakwah at-tauhid. Yu'minuna billah, supaya orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah dia panggil dakwah al-anbiya wal mursalin. Dakwah nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah Taala sebut dalam Quran, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula. Sambung. Ani'budullah wajtanibut taghut. Dua mesti lengkap. Yang pertama, ubudullah, sembah Allah. Yang kedua, wajtanibut taghut, jauhkan diri daripada taghut. Maknanya peranan pendakwah, peranan para ulama mesti serentak. Ubudullah wajtanibut taghut. Kalau kita ambil sebelah saja, tak berapa kuat. Orang yang musuh Islam tidak berapa kuat nak lawan kita. Cabaran yang tidak begitu kuat apabila kita hanya ajak orang kepada tauhid. Mari kita semaya. Orang tak marah. Nabi SAW kalau ajak orang semaya je Mekah, rasa Abu Jahal taklah mengamuk kita mau. Tapi oleh kerana Nabi kita nabzu syirk, nak lawan syirik, lawan segala benda mak nikah khurafat yang ada, itu yang menyebabkan bangkitnya kumpulan yang bangkit. Jadi kita hari ini Allah Taala sebut di sini, yad'una ilal khair. Al khair yang paling khair sekali apa dia? Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian barulah dia ya'muruna bil ma'ruf, suruh benda baik, wa yanhauna 'anil munkar, larang benda munkar. Mana dalam Islam ni dia mesti kembar dua. Suruh benda baik, larang benda munkar. Dakwah kepada tauhid, ubudullah, mesti kena hapuskan taghut. Dia kata saya ni kira ambil sebelah ya. Apa dia sebelah? Suruh hak baik, hak larang munkar tidak. Kita kata pincang dia punya dakwah lagu tu. Dan kita pun tidak akan menghadapi cabaran yang begitu banyak. Sebab cabaran yang paling banyak sekali apabila orang ini duduk dalam suasana mengajak orang supaya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, itu dia panggil dakwah yang paling berbahaya. Maka Nabi SAW sebut, kita tengok di sudut kronologi dakwah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu, innal Islam bada'a ghariban. Islam tu bermula dalam dakwah di Mekah, gharib makna tak ramai orang. Dianggap sebagai makhluk asing, orang pelik Mekah. Kan pelik. Tak pelik macam mana? Orang lain sembah berhala, sembah batu, sembah kayu. Tiba-tiba mari Nabi SAW ajak orang sembah Allah Azza wa Jalla. Menyebabkan orang Mekah jadi kebingungan. Tak tahu nak buat apa. Dia pun pakak pok dia. Lagu mana kita nak sekat dakwah? Lagu mana kita nak sekat dakwah yang dibawa oleh Muhammad? Kita semua kata sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal tak kata dah sallallahu. Dia kata Muhammad sekat tu ya. Maka dalam Quran telah merakamkan kepada kita semua para nabi, tuduhan yang dibuat oleh kaum dia 3 perkara. Sebut. Majnun. Sihir. Lagi? Gila, sihir? Pecah belah masyarakat. Semua itu cabaran-cabaran belaka. Syair. Kalau hak zaman Nabi masyhur dengan syair. Sebab zaman tu zaman orang banyak syair, dia panggil sastrawan. Kalau bahasa Malaysia dia panggil sastrawan. Orang hok bisa bahagian bahasa-bahasa ni dia panggil bulagha wal fusaha, duduk di puak Quraisy. Bahasa dia bijak-bijak, hebat. Itu tuduhannya dia buat. Jadi bila mari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula-mula nak gerak memang payah. Sukar nak dapat orang-orang yang menyokong. Ada orang sokong pula, ditindas, dikhianati, disakiti macam-macam. Lebih-lebih lagi orang lemah-lemah macam Ammar, Yasir, ayah dia Sumayyah, mak dia radhiyallahu anhum, Bilal. Jadi orang-orang ni ditindas, diunanya dan macam-macam lagi. Hak dia tak mampu nak lawan, dia guna media. Hak dia boleh lawan, dia lawan. Dia kena.
Hak tak dia guna lawan, dia guna media. Tahu media? Media ni maknanya alat sebaran zaman tu. Dia gunalah WhatsApp dia nya, Facebook zaman dia lah, Facebook dia. Facebook zaman jahiliah tu. Jangan tanya lagu mana. Lagu tu, lagu dia. Bila orang mari Mekah haji, dia tunggu pintu masuk. Dia kata, awak pergi Mekah hati-hati belakang ya. Di Mekah ni ada seorang budak pemuda nama Muhammad. Tak betul tu. Kalau dia bercakap apa, jangan dengar buah dia. Kalau mau dengar juga pak demo pun jadi tak betul. Orang yang kalau kuat sangat di ayah, orang akan cari. Betul tak? Kita ni kalau mari sini, orang sebut. Saya baru tengok dalam video. Orang buat cerita, ada budak baru klik Mesir, nama mak ke apa tahu? Sebutkan nama kena tak? Klik macam belah sini, dia kata. Tengok dah video tu. Kita bersapa juga video tu. Dia kata apa? Dia mula cerita. Cerita. Maknanya, orang ni bila pelik, pelik dia. Hak ni kata Muhammad tak betul, hak ni kata Muhammad tak betul. Akhir sekali bila orang sampai Mekah, dia akan cari mana Muhammad. Kata sallallahu alaihi wasallam. Di mana kok siapa dia kak Muhammad ni bagai pelik ni? Hak ni kata gila, hak ni kata penyair, hak ni kata sihir macam-macam. Semua orang pakak nak kenal. Kata di sahabat radhiyallahu anhum, Nabi ni kalau tak kena takut, kalau kena sayang. Insya-Allah tajuk subuh kita esok, hakikat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belik malam ni mari pula esok. Boleh? Insya-Allah. Kau pakai taklid dah tikah sini. Nah, kita mungkin boleh malam dah. Jadi bila dia orang yang terlalu kuat di ayah, dia akan cari. Sebab itulah Nabi SAW Allah Ta'ala letak dalam sifat dia dalam dakwah sabar. Kita kadang-kadang bila baca kutubus sirah, baca kitab sirah Nabi SAW, kita rasa letih tengok Rasulullah SAW. Nabi lalu dekat keluarga Yasir yang kena diseksa. Nabi nak tolong tak boleh. Nabi kata sabran ala Yasir. Sabar. Kita jumpa di syurga. Itu janji Nabi SAW kepada sahabat. Nak tolong tak boleh. Waktu Nabi dicampur dengan salah jazur, unta, orang panggil tembuni kalau kata Melayu. Tembuni, sini tembuni juga. Tembuni hok bekas saru anak tu, nyetok atas kepala Nabi, salah jazur dipanggil. Sahabat nak pergi tarik tak berani. Ginya tapa dia Abu Jahal. Orang pergi cerita kepada anak Nabi, mari tarik. Nabi bangun. Nabi sebut seorang-seorang nama penjahat. Allahumma alaika bi Quraisy. Seorang-seorang Nabi kita sebut. Tuan-tuan, apa jadi hak nama Nabi sebut tadi? Semua mati dalam peperangan Badar. Allah Ta'ala tunjuk kuasa dia, tapi kena sabar. Di antara Nabi diseksa, dihina di Mekah, nak jumpa dengan Badar, berapa tahun? Apa tahu? Badar tahun yang kedua hijrah. Mana Nabi kita hijrah setelah 13 tahun berada di Mekah. Mana lebih dekat 10 tahun sabar. Sebab itulah dakwah ni dia tidak mudah. Kita kata cabaran yang kita ada sekarang ni cabaran yang agak berat. Sebab tu Nabi kata bada'al Islam ghariban. Sekarang tu Islam mari zaman Sayyidina Abu Bakar, setelah Nabi kita tinggal berkembang baik. Walaupun ada golongan murtad, tapi dihapuskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan begitu hikmah yang begitu hebat. Kita ni kadang-kadang bila tengok orang hebat, kita kata dia layak jadi pemimpin, betul tak? Tapi kenapa Allah pilih Sayyidina Abu Bakar, tidak pilih Umar? Sebab apa? Abu Bakar lembut, tapi hazim, orang yang tegas. Lembut tapi tegas. Sebab zaman peralihan, zaman perubahan daripada Nabi SAW kepada manusia biasa. Tapi manusia biasa yang dididik dan diterbiah oleh baginda Nabi SAW, maka pada ketika itulah kita tengok betapa hikmat, rahsia terselah kenapa Allah Ta'ala pilih Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah yang pertama dengan kebijaksanaan Abu Bakar. Beberapa perkara dapat ditangani dengan begitu baik. Di antaranya bila orang tak membayar zakat, Abu Bakar bertegas, kita akan perang. Aku akan perangi orang yang memisahkan di antara salat dengan zakat. Sayyidina Umar kata dia solat Abu Bakar.
Abu Bakar kata solat tak solat pun zakat ni rukun. Siapa dia pisah ni kita lawan. Sehingga Allah Taala cerahkan dada Sayyidina Umar menerima apa yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar. Mari Zainal Umar dengan kecemerlangan yang begitu tinggi sehinggalah sampai kepada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Setelah 6 tahun pemerintahan Utsman, maka bermulalah pergolakan itu. Mari cabaran-cabaran semakin hari semakin kuat. Mari zaman Sayyidina Ali makin besar perpecahan. Kemudian berkembanglah Islam sampai ke Andalus, sampai ke mana? Sampai ke Nusantara kita gini. Kita kata alhamdulillah. Cuma Nabi sebut wasayaudu ghariban kama bada, akan kembali terasing balik ajaran Islam ini. Walaupun ramai bilangan, tapi kita jadi manusia pelik apabila kita berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata fatuba lil ghuraba. Banyak dalam riwayat hadis ni Nabi kata fatuba lil ghuraba, maka kemenangan dan kebahagiaanlah bagi orang yang ghuraba, orang yang terasing, orang yang berpegang dengan Quran dengan sunnah, walaupun mereka sedikit tapi mereka orang yang dapat kemenangan. Sahabat radhiyallahu anhum tolong tanya bagi pihak kita, man hum ya Rasulullah? Siapa dia ghuraba? Siapa dia orang yang terasing itu, siapa? Dalam riwayat Nabi menamakan mereka allazina yuslihun, orang yang telah, orang yang baik, membaik pulih ketika orang lain rusak. Ada riwayat kata yuslihuna ma afsadan nas, membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh orang. Jadi apa yang dirusakkan oleh orang dari ajaran-ajaran Islam ini, maka ada sekelompok manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang baik. Kita kata itulah tuba lil ghuraba, kemenangan, kebahagiaan bagi orang itu. Kalau kita kumpul riwayat-riwayat banyak. Jadi ada riwayat mengatakan qaumun salihun, kaum yang saleh, qalilun fi nasi su'in katsir, yang ramai di kalangan ramai orang-orang yang tidak mengikut lagi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, maka di sinilah bermulanya cabaran. Bila kita sebut tentang cabaran, bila kita nak ajak orang kepada Al-Quran dengan Sunnah, apakah cabaran yang kita akan hadapi? Boleh tak senarai? Kita nak dengar 5 yang malam ni. Cabaran yang pertama, nyoteh hak berat selalu. Bui hak selu-selu lah tu. Hak yang kedua, tak apa, tu betul dah. Lagi? Lagi? Tak ada cabaran, sudah klik lagi tu. Pasal tajuk kita ni mendepani cabaran. Jadi nak depan cabaran, cari tajuk dulu. Apa dia tajuk? Yang kedua, sesak. 2. Lagi? Alik ni pun. Tinggal Pak Mazhab. Lagi? 3 boleh kita. Mana? Mecah belah masyarakat. Pak, lagi? Cukup 5 alik ni. Tak pakai ulama, pakai ular adalah semua. Itu contoh-contoh yang diberi. Jadi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, itu dari sudut pemikiran. Dari sudut fizikal ada tak? Orang ancam-ancam hok kasar-kasar ada. Siapa mereka orang nak katok lah, orang nak macam-macam. Mungkin berlaku di setengah tempat. Tempat kita ni alhamdulillah aman damai. Kita kata alhamdulillah. Maka bila kita sebut cabaran, ada 2 cabaran yang perlu kita hadapi. Tanda tu. Soalan yang kedua mari ni. Cabaran yang kita akan hadapi, yang pertama, cabaran dari dalam. Yang kedua, cabaran dari luar. Apa dia cabaran? Lalu ni kita tak usah tengok hak luar, kita tengok hak dalam kita dulu. Tak. Kau perlu hak luar dulu. Biasanya kalau kita ni, kita suka kecek hak orang dulu tak? Hak kita, kedia-kedia tak apa. Tapi bagaimana cabaran luar dengan dalam ni sama kuat. Cabaran yang dari dalam tubuh kita sendiri, kita nak, kalau semua tanya, hak tengah tidur pun jawab, awak nak pegang apa? Quran dengan sunnah. Betul? Moga kita ahlus sunnah wal jamaah. Ke kita pegang apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Tapi bila kita ukur amalan kita dengan sunnah, hak Nabi ajar, kena ke tak kena?
Kena setengah tak kena setengah. Itu baru betul. Kalau kata tak kena langsung nyanyi kita. Enggak kita nak sunnah dah ni. Semua kita ni ahli sunnah wal jamaah. Lawan ahli sunnah jamaah siapa? Syiah. Itu tidak ahli sunnah wal jamaah. Enggak apa lagi. Ajar-ajar sesat. Orang lain banyaklah. Ayuh tu ayuh ni, abuya macam-macam tu. Sini tak ada kali abuya. Malaysia baru timbul ni abuya Sagirua ni muncul mula. Baik. Maka timbul cabaran dalam kita, iaitu tentang kita tidak beramal dengan ilmu yang kita dapat, tak beramal dengan ilmu yang kita belajar. Kita belajar banyak, alhamdulillah. Di antara ilmu yang kita belajar, jaga solat. Solat jemaah penting ke tak penting? Senyap dah itu, apa nak jawab? Solat jemaah penting ke tidak? Lagi ramai orang, lagi kuat ke tidak? Lah ni ramai ke tak ramai? Mana tu? Dia kata tak aci abang ni teh sama gula ni. Dia kata makan gula ni. Nah. Kita kena letak pertama sekali yang kita kena betul cabaran kitanya, bagaimana kita nak ihya sunnah, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kita mesti nampak kekuatan. Apa zahirnya syiarul Islam, iaitu salatul jamaah dalam masjid rumah-rumah Allah Taala yang kita ada. Satu. Yang kedua, kita suka mendengar tapi tidak menuntut ilmu. Apa beza dua itu? Kalau kita pergi kuliah dah, ustaz bawa kita, anak murid bawa apa? Bawa telinga tak apa juga, takut telinga apa tinggal luar. Zaman dulu, anak murid bawa kita, tok guru tak bawa kita. Lah ni pun, kalau kita pergi ngaji di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana alhamdulillah direzeki oleh Allah Taala duduk di Madinah. Ramai ni ustaz-ustaz kita je hok guru lama ni. Nah. Tok guru tak bawa kita. Kita kat kilik kita pergi mari tulis apa dia kata, mari tempat kita lah ni terbalik. Tok guru bawa kita. Kalau syekh tu kadang-kadang dia bawa bertambah kita. Rajin dia mengikut kita. Anak murid kalah pun tak ada. Dia kata kan, tak apalah, engkau sama kita ni. Tak. Kalau tu kaya urut ni kalau agak biarnya nyetok lah malam ni kok mana apa. Image ni kata apa? Siapa dia pergi majlis ilmu tak bawa kalam, tak bawa kertas, seperti orang pergi tempat kisah ganda tak bawa ganda. Kelih orang mengisah lah sungai dia tak bawa ke satu. Kena ada. Ada juga orang bisi slow sikit abu anah weh. Zaman kita lah ni ada rakaman ke? Klik dengar pula. Dengar ke tak dengar klik? Ya, dia jawab dia tak apa. Kalau kita jawab dia kata, mari jauh nak menuduh orang teh. Ini punca. Sekarang ni usaha kita insya-Allah, tuan-tuan kata insya-Allah. Kita nak bina suatu pusat dakwah. Di mana? Di masjid kita ni pusat dakwah. Mana-mana masjid di kampung qaryah tuan-tuan, ada berlaku kelas-kelas pengajian ilmu, kita cuba atur jadual yang begitu lengkap. Hari pagi kita mengaji tafsir dengan abi kita hafizahullah taala. Malam kita mengaji akidah dengan syekh. Tengah hari kita mengaji fiqh dengan orang ni. Ini dia nak melengkapkan peranan para ulama sekarang ni, bagaimana nak memberi ilmu. Sebab Allah Taala apa Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Man yuridillahu bihi khaira, apa dia? Yufaqihu fiddin. Siapa Allah Taala nak beri kebaikan, dia beri kepahaman dalam agama. Jadi kita cuba tukar orang panggil tukar cara. Daripada pergi masjid tok guru bawa kita, anak murid tak bawa, kita bawa kita dua-dua. Anak tok guru bawa, anak murid bawa. Boleh ke tak boleh? Ini cabaran. Cabaran dalaman. Yang ketiga, cabaran dalaman juga. Iaitulah tentang kita ni banyak perkara-perkara yang lara daripada perkara yang serius. Pada itulah ada nasihat ana jumpa dalam Al-Baihaqi, dia meriwayatkan bahawa Imam Syafi'i rahimahullah taala telah berpesan, siapa dia nak hati dia tenang,
lapang dada, tenang jiwa, 3 perkara dia kena buat. Tanda tuan-tuan. 3 perkara kena buat. Yang pertama, tarkuz zunub wajtinabil ma'asi. Tinggalkan dosa, jauhi maksiat. Ini pertama. Mana dosa yang lepas, kita istighfar, kita taubat, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa maksiat akan datang, kita coba tinggal. Kena letak situ. Dia panggil bermula dengan taubatan nasuha, taubat yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan benda yang tak ada faedah. Gapo saja benda tak ada faedah, tak usah duduk cara. Hai, dia kata banyak benda tak ada faedah lah ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh nilai gapo dia hak faedah, gapo tak faedah. Benda yang berfaedah untuk dunia kita tu, kerja, boleh duit, boleh hasil. Ataupun amalan-amalan yang kita buat boleh pahala dari Allah Taala, itu dipanggil benda berfaedah. Kita buat. Hak tak ada faedah, hak lara, hak mengaruh, hak tu tak usah ikut. Yang ketiga, wal yakun bainahu wa baina rabbih khabiyatun min amalin, dia kena ada hubungan di antara dia dengan Allah, hubungan rahsia. Lah ni kita ada hubungan rahsia dengan Allah? Ada ke tak ada? Payah nak ada lah ni. Pergi majlis tahajud, semaya tahajud, tak ada cerah lagi, siap tulis dalam Facebook, dah, alhamdulillah malam ni tahajud perdana. Pergi Mekah sudah tawaf, ambil gambar serentak, alhamdulillah dapat menangis depan Kaabah. Syaitan duduk memikir lagu mana lah dia tadi, tak dia ke dia lah ni, dia ke turatak ke dia panggil turasak, oh payah tu, turasak. Dia ke turasak dulu pada syaitan mikir tak. Tidak ada di antara hubungan di antara kita dengan Allah khabiyah, mana hubungan rahsia di antara kita dengan Allah. Di sinilah yang perlu kita kena buat. Kita bila tengok masyarakat rusak, tak nak kepada sunnah, benci kepada dakwah yang kita ajak kepada Quran, kepada sunnah, hanya pakak marah. Berapa kali kita doa supaya dia boleh menerima dakwah kita? Berapa kali kita doa? Kau pakai sopah begitu ya? Bahasa pok ni bahasa mapuh, bahasa tanah belakang ni. Nah, orang ajak mari dakwah tak sih, mana agak? Ini penting dalam hidup kita sebagai seorang Muslim. Kita lebih-lebih lagi kita sebagai pendakwah kena letak di mata kita rahmat kepada orang yang kita jemput. Rahmat kepada al-mad'u, orang yang kita dakwah. Jadi bila rahmat ni lah penting. Paling bila kita dakwah orang, keluarga kita, anak-anak kita, ajaklah mari kita beramal dengan sunnah Nabi, dia tak nak, kita terus berdoa kepada Allah Ta'ala tanpa dia tahu. Ya Allah, ya Tuhanku, ini keluarga aku, ini adik-beradik aku, tapi ajak dakwah hak Nabi tak nak. Hak orang ajak dia duk mengatik, melopak dalam gelak tu, pakak pergi belakang. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Curahkan dalam hati mereka cinta kepada sunnah, cinta kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita doa? Sungguh giling palu tu mana sungguh hati kau tak doa? Salah siapa? Salah dia ke salah kita? Salah kita sebab kita terlalu tidak ada rahmat kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita doa kepada orang bizahril ghaib, malaikat akan mari. Duduk belakang kita, amin. Ya Allah, terimalah doa dia ni. Hidayahlah kepada keluarga dia supaya benci kepada mungkar, benci pada maksiat, benci pada khurafat, benci kepada bid'ah, nak kepada sunnah. Malaikat tolong amin. Malaikat amin doa ni bukannya kecil. Malaikat ni mulut dia berzikir kepada Allah Taala. Mulut dia tak mengupak orang. Mulut dia tak pernah hisap rokok. Mana bunyi ni bunyi tu mana teh? Dia amin. Hak sedap lagi, dia doa kita pula walaka bimislin, Allah Taala beri kepadamu cinta lagi kuat, cinta kepada sunnah. Untuk tak untuk kita? Bila kita doa kepada orang lain, bila kita doa kepada orang lain,
kita akan dapat dua perkara. Yang pertama, malaikat aminkan doa kita. Bukan orang kampung biasa, malaikat. Yang kedua, dia minta juga untuk kita, walaka bimislin, mu boleh juga. Malah dah nak cerita, orang doa kepada saya dia dekat nak buka puasa. Dengar dah deh. Kau kena royak kat sini. Kena royak. Royak ke habis masa pula. Pengurusi boleh tambah masa kau tak boleh ni. Dekat bulan puasa, dekat nak buka puasa, si Muhammad ni, bini dia duduk idam makannya sudah dengan gula, dengan berapa. Dia teringat kau sayang dia nama Doloh, tak ada bini. Doloh tak ada bini. Duduk sore, tak tahulah buka puasa mana. Dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah bui isteri kau Doloh. Bini dia tengah goreng ikan, mari dengan senduk. Apa? Jangan doa. Dia kata, aku tidak doa ke aku, doa ke Doloh. Rupanya bini dia belajar hadis tadi, hadis malaikat tadi. Bijak bini. Bini, malaikat kata apa? Amin. Mu boleh juga. Alhamdulillah. Bini kata apa? Doa muka lain lah. Tak usah doa ni. Ini. Mana bila kita doa pada orang dalam sudut dakwahnya, insya-Allah tak setahun, 2 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, Nabi dengan Abu Sufyan berapa tahun dia balah? Berapa tahun? Nabi dengan Abu Sufyan berapa tahun balah? Siapa dia boleh jawab ni? Daripada Nabi mula lagi sampailah Abu Sufyan jadi ketua. Bila Abu Jahal mati dalam perang Badar, Abu Sufyan jadi ketua. Dalam perang Uhud, Abu Sufyan masuk Islam dalam pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8. Berapa tahun? 20 tahun. Anak dia Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Habibah, isteri Nabi. Enggak boleh apa kalau kita sari dua ni. Nah, kita ajak mari dakwah sunnahnya marah untuk tua sendiri. Tapi adakah Nabi pernah sumpah Abu Sufyan? Pernahkah Nabi balah dengan tua dia? Tak balah. Cuma dia berdebat sikit waktu masa perang Uhud. Ingat tak? Dalam perang Uhud, bila ramai 70 orang mati syahid, Abu Sufyan naik atas bukit Uhud, dia panggil, Afikum Muhammad. Muhammad ada? Nabi kata tak usah jawab, tak usah layan. Abu Bakar ada? Nabi kata tak usah jawab. Umar ada? Tak ada. Mati belakang tu. Tak, dia ingat tak jawab tu mati. Barulah dia sebut A'li Hubal, berhala paling tinggi. Nabi kata jawab. Tengok, Nabi SAW bila menyentuh tentang akidah tak boleh diam. Terus Nabi kata, la, Sayyidina Umar tolong jawab, Allahu a'la wa ajal, Allah yang paling tinggi, yang paling mulia, bukan berhala. Lawan lagi dalam peperangan Ahzab, Abu Sufyan mari lagi mengetui. Dia masuk Islam pada tahun yang ke-8. Lepas pada tahun yang ke-8 kita kena katakan apa? Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Sabar tak sabar? Ini dakwah kita hari ni, jangan mudah putus harap. Jangan mudah putus asa. Sistem dalam yang kita kena kuat. Selagi kita ajak orang tak mari, ajak lagi. Tak cukup dengan mengadu kepada mak, kepada ayah, kepada adik-adik, mengadu kepada Allah SWT. Itu masalah dalam yang kita hari ni. Kadang-kadang kita mudah nak marah, mudah nak mengamuk, mudah nak backing kata orang. Nah, barulah kita, itu di antara cabaran dari dalam tubuh kita sendiri yang kita kena hadapi sekarang ni. Satu lagi cabaran yang masalah kita juga, kadang-kadang kita lebih kepada orang panggil takut nak bercakap. Nyemarah orang ni. Seorang sahabat, tuan-tuan boleh tanda nama sahabat ni, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id ni rawi yang meriwayatkan hadis, man ra'a minkum munkaran. Siapa dia tengok benda mungkar, tu ubah dengan tangan. Tak pada dengan tangan, dengan lidah. Tak pada dengan lidah, dengan hati. Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Dia dengar Rasulullah bersabda, la yamna'anna ahadukum makhafatun nas an yaqula bil haqq. Jangan sebab mu takut ke orang. Ada riwayat kata haibatun nas, dengan sebab orang itu hebat, dia kaya, dia pakar besar, dia orang kuasa besar, dia menyebabkan kita takut nak mengata kebenaran.
Iza syahidahu au alimahu. Bila dia tahu benar-benar, dia tahu benar betul, bagi tahu. Jangan takut orang. Abu Sa'id radhiyallahu anhu ada dua tiga riwayat yang menyebut tentang hadis ni. Satu hari bila disebut hadis, mu jangan sebab mu takut ke orang, haibatun nas, orang tu hebat, mu takut. Apabila mu tahu atau mu tengok, kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, laqad ra'ayna asya, kami sudah tengok benda mungkar banyak, fahibna, kita pun takut, fabaka, dia menangis. Radhiyallahu anhu menangis sebab dia tak mampu nak ingkar. Satu hari dia kata bila dia dengar hadis ni, dia pergi ke Syam. Masa tu pemerintahan di Syam, siapa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Dia pergi. Ini tugas sahabat, tugas para ulama. Dia kata hamalani ala zalik raqibtu ila Muawiyah. Aku naik kenderaan pergi ke Syam cari Muawiyah, duduk dengan Muawiyah berdua, nasihat, sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah pada hari raya. Bila hari raya, semaya raya ni ketebuh dulu ke semaya dulu? Dia kalau tanya soalan, dia semaya dulu ke ketebuh dulu? Jumaat? Suka juga tanya soalan tak? Dia kadang-kadang tahu jadi macam tak tahu. Pasal tu lagi kita nasihat kawan-kawan kita juru nikah ni, jangan duk tanya kat soalan aku anak teruna nyanyi. Yang kita tanya soalan suruh baca kunut lah, suruh baca tahiyat. Kawan itu tengah ketah, dia ngapa nak jawab nikah, kita tanya soalan kunut, jawab tak menjawab sana. Jangan duk nyanyi kat anak muda, malu daripada tua. Kau ada juga tu email sini buana lah gitu. Jangan duk buana. Kalau nak tanya panggil dalam pejabat sebelum dia isi borang tu, tanya situlah. Kau nyanyi ke budak. Jadi itu dia panggil. Muawiyah ni nak naik, nak ketebah dulu baru semaya raya. Abu Sa'id duduk dekat mimbar, dia pegang kain tarik tu. Dia pegang khalifah. Anak orang yang cerita berani. Kita hari ni, inilah masalah yang berlaku kepada kita, tak apa nak berani dari sudut apa? Dari sudut nak menyatakan kebenaran. Jadi alhamdulillah kalau ada orang berani, ustaz-ustaz kita yang berani menyatakan kebenaran, berani baca kitab-kitab yang muktabar, yang ditinggalkan oleh ulama kita yang besar, kitab Imam Syafi'i, kitab Imam Ahmad contohnya, kitab imam-imam dari kalangan ulama salaf dalam bab tauhid, kitab tauhid contohnya, kitab apa saja yang ada, kita belajar dengar. Mula-mula mungkin rasa berat, tapi bila kita dengar dengan hati yang terbuka, kita boleh terima, insya-Allah perkara itu akan menjadi satu ilmu yang boleh kita menerimanya dengan baik, insya-Allah. Karena itulah kita kena usahakan halangan ataupun cabaran di dalaman kita ni perlu kita tangani, kemudian barulah dia mari cabaran di luar daripada keadaan. Sama ada musuh itu mari daripada musuh kafir betul. Lah ni orang kafir, dia bukannya senang hati tengok orang Islam. Dulu anak perhati tengok di kawasan kita ni, alhamdulillah banyak sekolah-sekolah agama besar-besar. Siapa dia awak mari? Sekolah-sekolah agama kita ni, mahak-mahak ni, siapa dia beri bangunan? Siapa dia? Orang Arab. Lah ni selepas daripada berlaku perubahan-perubahan di negara Arab sekarang ni, banyak tekanan-tekanan kepada NGO, badan-badan kebajikan ni, dia tak boleh nak salur lagi bantuan kepada dunia luar. Lebih-lebih lagi setelah berlakunya letupan di WTC di New York. Lepas pada itu berubah banyak. Siapa mereka tekanan pelajaran dalam kitab tentang jihad, tentang perjuangan ni tak boleh diajar lagi. Banyaklah perkara-perkara. Jadi sekarang ni banyak lagi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pupuk barat, pupuk orang putih. Dia masuk dalam negara Islam ni melalui dua pintu. Pintu yang pertama, pintu kekerasan, dia panggil peperangan. Peperangan mungkin payah nak masuk.
Lo ni masih ada senjata tak? Tengok di Israel. Dia bom sekarang ni. Bom sana ni bom sini juga. Masih atap bom. Muka Allah ada belakang tangan. Dia panggil bom dengan cara drone ke macam-macam lah. Kita pun tak secapu hak luar-luar. Tapi yang berat lagi iaitu hak berat lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Dia kata dia tambah sejam lagi masa. Hak ni kita suka ni. Nak start mula ni. Saat ni rasa nak break dah. Bom mari apa ni? Hak bom tu orang boleh nampak. Tapi hak besar lagi yang kita hadapi sekarang ni para jemaah sekalian, serangan pemikiran. Dia panggil al-ghazwul fikri. Serangan pemikiran ni hak cukup bahaya. Dia masuk dalam apa ni? Dalam kepala kita ni, Islam ni cukup dengan semaya, puasa, rukuk Islam. Itu dia panggil serangan pemikiran yang dibuat oleh penjajah, orang-orang barat. Dia mari, dia letak dalam kepala kita, Islam ni semaya, puasa, zakat, haji. Zaman orang putih memerintah negara Malaysia dulu, British dia panggil. Zaman Belanda, zaman apa? Orang British, dia tu lo bawa jemaah haji pergi Mekah. Anda ingat lagi? Waktu saya naik kapal laut dulu. Ayah kita rahimahullah bawa. Dia kata orang putih. Ada gambar lagi orang putih beri hadiah ke ayah ni. Sebab bawa jemaah haji. Tak dia kata apa haji, dia orang putih. Dia tak marah. Tetapi dia persempitkan pahaman Islam itu duduk di mana? Duduk di mana? Duduk sekat semaya, sekat puasa, sekat pergi haji. Tapi dalam nak sebut bab halal haram, dalam bab kehidupan, jangan. Ini hak kita. Hak orang putih. Maka timbullah pahaman sekular. Law ni dia panggil liberal, golongan-golongan yang orang panggil tak tahu berapa. Timbul pula satu mazhab muncul zaman ini, dia panggil LGBT. Sini orang panggil LGBT ke apa? LGBT ni kalau tak dalam zoo, tahu zoo? Zoo tempat hayawan tu. Puak tu pun pening nak tak mana dia katanya. Dia main jatuh sama jatuh. Mana ada gitu. Inilah dia panggil keracunan pemikiran yang kita bimbang hari ini. Pemikiran, serangan pemikiran yang dibuat oleh orang barat kepada kita orang Islam. Jadi bagaimana para pendakwah perlu beritahu kepada masyarakat apa yang berlaku dalam negara kita, apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita kata itu adalah mari daripada hasil daripada mainan orang putih. Itu tak apa orang putih. Mari sama-sama kita pula. Mari pemikiran-pemikiran yang pelik-pelik. Apa dia? Dia panggil mazhab batiniyah. Batiniyah ni orang yang percaya pelik-pelik. Nabi tu bukan manusia mari daripada cahaya. Orang mati dah. Dia panggil Abu Ya lah ni. Kenapa Abu Ya? Tak jadi dengar ke? Bukan Abu Ya ayah kita. Ayah kita panggil Abu Ya pun tak apa tu. Abu Ya istilah lah ni baru ni. Abu Ya tu tak mati, hidup kelik. Boleh hidup balik. Dia tak panggil Abu Ya, dia panggil Rasulullah Sayyidi Abu Ya. Kita tahu sini pun ada juga. Nah. Maka timbul bila kerajaan Malaysia ambil tindakan secara tegas, anak orang Islam pula pakat sokong. Dia kata ni nak mati ekonomi Islam. Ekonomi Islam berapa benda karut-marut macam tu. Jadi kita kena letak pemikiran yang kita cakap. Jadi sekarang ni pula mari pula satu pemikiran yang pelik-pelik, iaitulah bila nak sayang ke Nabi, kita kena bawa ajaran yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sayang ke Nabi, kena bergendar dalam masjid. Ada ke sini? Kalau ada tak sih katanya marah demo. Ada. Tak ada boleh kata. Bergendar dalam masjid. Baru ni ada orang tanya, kenapa ustaz tak bergendar? Kita kata kita duk cari sana Abu Bakar tak buat, Umar tak buat, Ali, Osman dengan Ali dua menantu pun tak buat, tak kira saya nak buat. Tak kira menantu tak saya, kita saya. Mana kita lebih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cara-cara pemikiran yang berbahaya ini ya hari ini kebanyakan orang diperkenalkan supaya pakak pergi ke kubur-kubur percaya kepada toksih-toksih dalam kubur tu mempunyai kuasa yang pelik. Anak pergi sebuah pulau, malah sebutlah pulau malu kau orang.
Kalau banyak pulau dia tu kapur dia tu. Dak kapur lain. Kita sungai tidak pulau. Siapa-siapa di pulau ada kubur besar, kubur Tok Oli. Dia kata ustaz mula kecil ni. Orang besar ni cakap ni. Dia kata mula kubur ni kecil lo ni besar pasal makin kuat kita zikir makin panjang dia. Orang kata dia banyak besar juga banyak boleh membesar. Dia kata apa? Kalau ada kubur sini nak suruh besar, pergi zikir kuat situ. Baru jadi. Lepas tu kita jumpa dengan orang Hindu India, dia mari juga sini. Kita tanya, kata, you mari buat apa sini? India. Oh, dia kata the man power. Oh, tak dia. Mana dia percaya orang yang mati tu, man power, maknanya orang ada kuasa yang kuat. Weh, kata percaya juga buat Hindu lagi. Kata lebih kurang orang kita juga. Mana? Ni cari penyakit juga. Ni kata lagi tu. Tak. Sama tak serupa. Mana dia boleh mikir. Maka kalau bahasa dia panggil fenomena, kalau bahasa sini tahu satu zahirah yang kita bimbang hari ini, cabaran kita hari ini, bagaimana nak sedarkan masyarakat supaya kembali kita kepada apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah saya tulis satu kata-kata, tuan-tuan sebarkan kata-kata ini, kalau dia bermanfaat, kita kata beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Sedap ke kata-kata? Kata jadi. Beramal dengan sunnah, coba kata sekali. Beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Sebab apa? Ya, itu syarah lagi nak dengar. Pasal apa? Bila beramal dengan sunnah ni hati kita tenang, pahala apa? Confirm. Pasal apa? Ya? Tak tenang gua. Ni orang tanya, ni zikir membaca Nabi mana? Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayat oleh Imam Bukhari, oleh Muslim, sahih. Tak tenang hati? Tenang. Pahala confirm ambil mana? Nabi kata siapa dia baca zikir ni pahala sekian. Kau kita nak cari hak mimpi juga. Lah ni mimpi tak sedap. Hak jumpa dengan Nabi hidup-hidup baru sedap. Ni ada sebuah selawat ni. Tok Syekh dia pergi jumpa dengan Nabi di Madinah. Nabi hala tangan tubik dalam kubur. Dia kata selawat aku ni membaca lebih baik daripada baca Quran. Hak ni hak jadi. Anak duduk kempen baca zikir ni. Pagi petang lepas solat. Ada seorang sahabat ni, dia terima je zikir ni. Dia terima tak boleh jalan atas angin, tak boleh terbang jalan atas air, tak boleh terbang atas angin. Dia tak puas hati, dia pergi cari Tok Syekh hak hebat. Hebat Tok Syekh. Dia cari Syekh, dia panggil guru mursyid. Guru mursyid. Nyo baca zikir berapa, akhir kali masuk buat kena ikat tangan duk. Orang panggil gila isi. Kerah, tak boleh nak pergi. Nak katok orang, nak apa ni, nak pukul orang macam-macam, panah. Bila dia keluar hospital, tenang molek, kita pergi jumpa. Dia jumpa, dia tengok dia mari perlu Abu Anas, kita overdose dia panggil. Tahu overdose, lebih makan ubat. Panah jadi. Pasal itulah kita kata, orang beramal dengan sunnah, tak ada benda pelik. Tak ada benda ajaib, tak ada benda pelik, tak ada benda yang apa ni. Sebab apa? Sebab hak Nabi ajar, hak sahih lah, tapi hak tak sahih pelik juga. Maka insya-Allah, oleh kerana masa kita sudah tamat, kita sambung pagi esok di bawah tajuk mencintai Nabi dengan hakiki, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.